Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua murid-murid Sekolah Kebangsaan Bangsa, terutamanya kepada murid-murid saya, murid tahun 5, D5 dan 5 Firuz. Okey, kita berjumpa sekali lagi dalam video pembelajaran atas talian. Dan saya nak ingatkan semula, dalam video yang sebelum ini, saya telah tunjukkan ataupun perkenalkan soalan ataupun topik daripada topik masa dan waktu, iaitu hubungan antara masa dan waktu yang melibatkan unit tahun, dekad dan juga abad. Jadi saya harap semua murid telah menonton video berkenaan dan juga menjawab soalan yang saya tugaskan. Kerana jika murid faham dan dapat kuasai topik berkenaan, hubungan antara unit-unit masa dan waktu, ia akan membolehkan murid-murid menjawab soalan daripada topik-topik yang selepas ini dengan lebih baik lagi. Sebab selepas ini kita akan mula gunakan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi yang melibatkan unit-unit dalam masa dan waktu. Tapi pada hari ini, dalam video ini, saya akan tunjukkan ataupun saya akan ajarkan bagaimana kita selesaikan soalan tambah melibatkan unit masa dan waktu. Tahun 5 hanya 3 unit sahaja, iaitu unit tahun, dekad dan abad. Jadi saya akan share screen. Okey, ini jadual bagi pembelajaran yang lalu. Saya imbaskan sepintas lalu, iaitu kita telah pelajari bahawasanya unit terbesar dalam masa dan waktu ialah abad, diikuti oleh dekad dan seterusnya ialah tahun. Dan hubungan antara dekad dan tahun ialah 10, dekad dan abad juga 10. Tetapi jika soalan melibatkan tahun dan abad, ialah 100. Maksudnya satu abad bersamaan dengan 100 tahun. Okey, tambah masa dan waktu. Alright. Jadi berdasarkan pengamatan saya rasa ini kaedah yang paling sesuai untuk diterapkan kepada murid-murid dua kelas ini. Jadi saya harap semua dapat tumpukan perhatian, dan sekali lagi saya nak nyatakan memang terdapat beberapa lagi kaedah lain, tetapi untuk dua kelas ini saya fokus untuk kita gunakan teknik ini yang saya namakan kaedah blok. Saya biasa gunakan kaedah blok, tapi ada juga yang memanggil kaedah ini adalah sebagai big T, T besar. Okey. Tapi saya lebih biasa gunakan kaedah blok. Blok membawa maksud halangan. Halangan bahawasanya suatu pengiraan bagi sesuatu unit, contohnya murid-murid tengah mengira bagi unit dekad. Jadi pengiraan unit dekad hanya mesti berada di blok dekad sahaja. Dia tak boleh masuk ke blok abad ataupun blok tahun. Jadi saya gunakan nama kaedah blok nak menunjukkan sifat pengiraan kita dalam masa dan waktu mesti dalam blok itu sahaja. Nanti saya akan tunjukkan dengan menggunakan contoh soalan supaya murid-murid akan lebih faham. Dalam kaedah ini, untuk operasi tambah, kunci utamanya ialah ini. Tidak boleh lebih limit unit. Maksudnya, dalam sesuatu unit tu kita tidak boleh lebih unit. Tak boleh lebih limit. Okey? Contohnya tahun dengan dekad, limitnya hanya 10 saja. Tak boleh lebih daripada itu. Antara pengiraan untuk antara dekad dengan abad, limitnya juga 10. Tidak boleh lebih daripada itu. Jika penambahan melibatkan tahun dan abad, limitnya ialah 100.
Tak boleh lebih daripada itu. Jika lebih, ini dalam nota yang ketiga ini, dalam baris ketiga ini, jika lebih limit, apa yang perlu buat? Kita perlu tolak limit berkenaan dan tambah mengikut gandaan. Semua nota-nota ini mungkin sukar untuk difahami tanpa menggunakan contoh. Jadi situasi satu ialah soalan yang menunjukkan tidak lebih limit. Okay, contohnya 8 dekad 4 tahun tambah dengan 5 dekad 2 tahun. Dan dalam soalan tambah, murid-murid perlu perhatikan kehendak jawapan. Dalam contoh pertama ini, kehendak jawapannya ialah dalam unit dekad dan tahun. Jadi, ia lebih mudah kerana tak ada pertukaran unit. Pengiraan dalam dekad dan tahun, jawapan juga hendak dalam dekad dan tahun. Jadi, kita kira sahaja. Dalam pengiraan masa dan waktu ini, saya suka tinggalkan ruang kosong di bahagian atas ini. Okay, dan kita mulakan di bahagian kotak yang kedua. Jadi kita masuk nilainya 8 dekad, masuk nilai 8 dekad tambah dengan 4 tahun. 4 tahun. Dan nilai kedua 5 dekad. 5 dekad. Jadi murid boleh perhatikan di sini, okey. Dekad berada di blok. Ini yang saya panggil bukan blok. Berada di blok dekad. Nilai tahun kita masukkan dalam blok tahun. Jangan bercampur aduk. Kalau tersalah masuk blok, jadi jawapan kita akan salah. Jadi tambah sahaja mengikut blok yang dinyatakan. 4 tambah 2, kiraan yang mudah, kita dapat 6. 8 tambah 5, jika perlu gunakan jari. Jawapannya ialah 13. Jadi jawapannya ialah 13 dekad 6 tahun. Limit tahun dengan dekad ialah 10. Jadi jumlah jawapan untuk blok tahun adalah 6. Jadi tidak melebihi 10, iaitu limitnya. Jadi kita kekal jawapan 13 dekad 6 tahun. 13 dekad 6 tahun. Itu untuk contoh pertama, tidak lebih limit. Bagi contoh yang kedua ini, saya berikan contoh yang melebihi limit. Melibatkan abad dan dekad. Jadi seperti biasa kita masukkan nilai. Nilai pertama 4 abad masuk dalam blok abad. Nilai kedua adalah 8 dekad masuk dalam blok dekad. Tambah dengan 2 abad masukkan nilai abad, 9 dekad. Okay, 8 tambah dengan 9, jika perlu gunakan bantuan jari, murid akan dapat 17. Abad 4 tambah 6 dapat 6. Okay, corakan mudah. Dan nilai yang ketiga ialah 46 dekad. Ingat, itu adalah dekad. Jangan sesekali masukkan dalam ruang abad. Salah. Okay, saya warnakan dengan warna merah. Sebab nilai itu adalah untuk dekad. Jadi, kita perlu masukkan 46 dekad. Tak ada sebarang nilai untuk abad. Jadi, tak perlulah masukkan nilai abad. Okay. 17 tambah 46, kita tambah satu persatu, 7 dengan 6, kita dapat 3. Naik atas 1, jadi 1 tambah 1, di sini ada 1 lah sepatutnya ya. Tapi saya gunakan Excel, jadi saya tak dapat nak tuliskan di sini. Jadi ada 1, okay. 1 tambah 1 tambah 4, dapatlah jawapannya 6. Jadi jawapan di sini ialah 63. Di abad, di bahagian abad, tiada sebarang pertambahan. Jadi dapat jawapan kekal 6 abad. Limit abad
limit dekad dengan abad juga 10. Tapi kita perhatikan di sini jawapan untuk dekad mencecah 63 dekad. Jadi ini yang dikatakan lebih limit. Limit antara dekad dengan abad, adalah 10 sahaja. Okey. Jadi bila dah terlebih limit ini, murid-murid perlu tolak. Ini yang dinyatakan dalam arahan ini. Jika lebih limit, perlu tolak. Tolak dengan limit. Tolak ikut gandaan. Murid-murid, oleh kerana limitnya 10, guna gandaan 10. Okey. Jadi bila 60, kita ada gandaan 10 yang paling terdekat. 10, 20, 30. Yang terdekat ialah 60. Kita perlu tolakkan dengan 60. Okey. Refer semula pada nota ini. Lepas tolak limit, perlu tambah ikut gandaan. Ikut gandaan. Tadi kita dapat sampai 60. 60 tu berapa kali gandaan? Kan macam sifir 10 lah. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 merupakan 6 gandaan. Jadi kita perlu tambahkan dengan 6. Okey? Sebab 60 ialah gandaan 10 yang ke-6. Jadi perlu tambah dengan 6. 63 tolak 60 dapat 3. 6 tambah 6, 12. Tengok pada kehendak jawapan. Jawapan hendak dalam abad dan dekad. Jawapan sekarang juga dalam abad dan dekad. Jadi kita tak perlu tukar unit. Jawapannya ialah 12 abad 3 dekad. Kita tak boleh tinggalkan jawapan dalam 6 abad, 6 dekad. Tak boleh. Sebab 63 dekad adalah lebih limit daripada dengan abad tu. Iaitu limitnya 10 saja. Jadi kita perlu tolak gandaan yang terdekat dan tambah berapa nilai gandaan itu. Okey? Saya harap semua murid faham. Ini situasi ketiga yang lebih limit dan perlu tukar unit. Dia lebih limit dan perlu pula tukar unit. Okey, kita kira dulu. Kita masukkan nilai. 7 abad, 85 tahun. Kali ini soalannya melibatkan abad dan tahun. Jadi saya perlu tukar di sini. 7 abad, 85 tahun, tambah dengan 49 tahun. Masukkan nilai tahun saja, abad tak perlu. Jadi tambah seperti biasa. Jawapannya 134. Okey. 134. 7 tambah tak ada apa-apa nilai, jadi dapat 7. Okey, selepas selesai pengiraan, kita tengok ada lagi nilai yang ketiga, iaitu tambah 6 abad 70 tahun. Masukkan nilai. 6 abad 70 tahun. Jadi ingat, inilah kaedah blok di mana walaupun nilainya sehingga 204, jangan sesekali masuk ke blok sebelah. Tak boleh, ada halangan di sini. Kira sahaja di unit tahun ini. Jangan masuk ke nilai abad. Abad hanya ruang abad hanya untuk pengiraan abad saja. Jadi kita sambung pengiraan abad, 7 tambah 6 dapat 13. Jadi jawapan setakat ini ialah 13 abad 204 tahun. Okey. Kita tengok kehendak soalan. Soalan nak jawapan dalam tahun. Murid-murid, jawapan nak dalam tahun. So, jawapan yang kita ada sekarang ni adalah dalam abad dan juga tahun. Memanglah tahun ini dah lebih limit dia. Sebab hubungan antara tahun dengan abad berapa murid-murid? 100. Kan? 100.
satu abad bernilai 100 tahun. Dah memang lebih limit, tapi tak perlu tolak dan tambah, tak perlu. Sebab jawapan nak dalam unit tahun. Jadi tak payah fikirkan tentang limit. Yang murid-murid kena fikirkan adalah pertukaran unit. Pertukaran unit kita dah pelajari dalam topik yang lalu. Okey. Jadi jangan lupa kita masukkan. Sekarang kita nak ubah unit apa yang berbeza. Jawapan nak dalam tahun. Unit yang berbeza adalah unit abad. Unit tahun ni dah memang kekal, 204 tahun ni memang kekal. Jadi tak perlu ubah. Yang kita perlu ubah adalah unit abad, iaitu 13 abad. Kita nak tukar kepada tahun. 13 abad ni berapa tahun? Ingat lagi tak teknik tangan? Kan? Tapi sebelum pergi ke teknik tangan, pilih mana satu nilai yang unit yang besar, bukan nilai yang besar, unit yang besar. Okey. Kalau terlupa, kita rujuk jadual ini. Unit yang besar adalah unit abad jika dibandingkan dengan tahun. Jadi, daripada abad pergi tahun, abad adalah nilai yang besar. Nak pergi ke tahun, nilai yang kecil. Kita tak berhenti kat sini. Kita bersilang, kecil. Jadi, perlu guna operasi darab. Jadi, maksudnya di sini, murid-murid perlu darabkan. Darab dengan berapa? Hubungannya ialah 100. Jadi, perlulah didarabkan dengan 100. Okey. Pengiraannya guna kaedah ayat matematik saja, murid-murid. Okay. Jadi, 13 darab dengan 100. Jadi, kita mansur sifar, 2 sifar mansur, darab. Darab pergi mana? Kanan atau kiri? Darab mesti ke kanan. Ke kanan. Letakkan titik perpuluhan asal, semua nombor ada titik perpuluhan. Okey, jadi titik perpuluhan asal, nombor bulat mesti di belakang sekali. Jadi kita mansuhkan 2 sifar, gerak 2 lompatan. Sebab 2 sifar. Jangan lupa letak tanda arrow. Okey. Tak nak bagi lebih nampak. Kita buatkan sifar kecil di setiap lompatan. Okey ya murid-murid. Jadi maka kita dapat jawapannya 1, 3. Kita salin dulu. Lepas tu ada 2 gerakan ke kanan. Kita akan mendapat 2 sifar. Jadi 1300. 1300 apa ni? 1300 tahun. Okey. Ingat. Ini adalah 1300 tahun yang kita tukar daripada nilai abad. Jadi jawapan bukan 1300, kita perlu gabungkan semula dengan nilai tahun ini. Okey, 13 abad ni kita telah tukar unit. Kita telah tukarkan daripada 13 abad menjadi tahun, iaitu pengiraan yang kita telah buat sebentar tadi. Kita dapat nilai 13 abad bersamaan dengan 1300 tahun. Jadi kebatalkan nilai abad 13 ini, kita gantikan dengan kita gantikan di blok tahun untuk kita gabungkan dengan 204. Jadi kita nak gabungkan, kita guna operasi tambah. Okey, jadi 204 tambah dengan 1300. So jawapannya 1504 tahun. Kenapa kita kena tukar ni? Semua ini kerana jawapan yang dikehendaki adalah dalam unit tahun. Jadi saya ulang sekali imbas. Contoh 1, pengiraan ikut blok, tapi kita tak perlu tukar unit kerana tak melebihi limit. Tahun dan dekad tidak melebihi 10. Contoh 2, kita tambah ikut unit, blok unit masing-masing. Dan bila kita tambah, kita dapati jawapannya melebihi limit. Limit untuk dekad dan abad adalah 10, jadi kita tolakkan dengan gandaan limitnya. Dan jangan lupa selepas ditolak,
guna gandaan 10, kita perlu tambah di unit abad. Mesti tambah mengikut berapa gandaan yang kita gunakan untuk tolak tadi. Dan contoh yang ketiga, kita tambah mengikut blok seperti biasa, seperti contoh 1 dan 2 sebentar tadi. Tetapi oleh kerana jawapan nak dalam unit tahun, jawapan yang kita dapat adalah dalam abad dan tahun, jadi kita perlu ubah unit abad iaitu 13 kepada tahun mengikut kehendak soalan. Jadi yang ini, pertukaran ini kita telah belajar sebenarnya dalam topik yang lalu. Selepas itu kita tambahkan semula dengan limit, dengan unit tahun tadi. Dapatlah 1504. Okey murid-murid, itulah dia operasi tambah. Penerangan saya menggunakan 3 contoh. Harap dapat membantu. Saya harap semua murid dapat faham. Kalau kurang faham, silalah ulang video ini beberapa kali. Dan jika masih menghadapi masalah, saya amat alu-alukan untuk murid-murid bertanya saya secara personal. Tak ada masalah. Okey, terutamanya boleh terus menerusi aplikasi WhatsApp. Terus direct ke nombor saya. Bila saya ada masa terluang, saya pasti akan balas. Okey, perhatian pada murid-murid, saya harap dengan penerangan menggunakan 3 contoh tadi, murid-murid dapat menjawab soalan-soalan yang saya tugaskan ini. Rujuk daripada buku teks di muka surat 147. Nombor 1, sila buat soalan A, soalan C, soalan E, soalan F. Soalan A, C, E, F. Okay, A, C, E, F. Dan soalan nombor 2, B, 2B. Okay, saya ulang. A, C, E, F dan nombor 2B. Saya harap semua dapat laksanakan kerja-kerja yang saya bekalkan. Dan selepas ini kita akan masuk pula untuk operasi tolak melibatkan masa dan waktu. Okey, itu sahaja, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.